Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah yang dimuliakan muslimin muslimat dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi peluang menghirup udara di atas muka bumi Allah Taala ini, masih meneruskan kehidupan dalam perjalanan menuju ke alam yang selepas alam dunia ini. Masih diberi peluang untuk membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali menunaikan perintah Allah, kembali mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini, rakaman pada kali ini adalah untuk khususnya untuk kuliah yang sepatutnya dijadualkan pada hari ini, pada malam ini, iaitu pada 22 hari bulan Oktober 2020, pada hari Khamis, bertempat di Surau Al-Munawwarah, Surau Al-Munawwarah, Kampung Batu 17, Hulu Langat. Namun dengan kekangan dan juga ujian yang kita hadapi ini, kuliah tidak dapat diteruskan. Namun begitu, kita berpeluang untuk mengambil faedah daripada rakaman-rakaman ataupun video live yang diusahakan oleh ramai para asatizah. Semoga kita semua dapat ambil manfaat, insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT mengangkat ujian dan bala ini, dan kita semua umat Islam yang lelaki, yang akil balik terutamanya, dapat kembali memenuhkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhkan surau dan masjid, sehingga syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, solat berjemaah kembali kelihatan, kembali dilihat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di negara kita, insya-Allah. Pada kali ini saya akan membacakan dan juga membicarakan dan bermuzakarah tentang dalam bab tasawuf, iaitu daripada buku Penawar, Kitab Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Kalau dengan cetakan yang saya pegang ini, iaitu yang ada, yang digunakan bersama jemaah Surau Al-Munawwarah, iaitu cetakan Jabal Maraqi. Pada muka surat, kita akan mula pada muka surat yang muka surat yang keempat. Pastikanlah pada memelihara matamu. Yang pertama, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 30. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang lelaki yang beriman itu, supaya mereka menyekat pandangan mereka, yakni daripada memandang yang haram, dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya
Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat tersebut mengandungi 3 perkara. Pertama, mengajar kelakuan yang baik, yakni adab. Yang kedua, memberitahu. Yang ketiga, menakut-nakutkan, yakni memberi ancaman. Yang pertama, mengajar adab. Adapun pada mengajar adab ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Dan dengan kalimah ini Allah Ta'ala menyuruh hambanya melakukan kelakuan yang baik, iaitu memeliharakan matanya daripada melihat yang haram. Nikmat mata yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini ialah satu nikmat yang sangat besar nilainya. Dengan mata ini kita memandang kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini kita ada baca bahawa mata ini ada 2 faedah, iaitu faedah duniawi dan faedah yang kedua faedah ukhrawi. Faedah duniawi yang mana kita gunakan untuk kegunaan dunia lah. Kalau faedah ukhrawi, semua perkara yang membawa kepada ibadah lah. Semua perkara yang membawa kepada mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Antara contoh yang diberikan ialah melihat kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan memandang segala yang Allah Ta'ala ciptakan, memandang langit, memandang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pada penciptaannya terdapat tanda-tanda kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu adalah antara salah satu cara ataupun tujuan yang utama sebenarnya kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, berikan mata untuk kita, dan itu caranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga faedah duniawi seperti yang kita setiap hari gunakan, yang kita setiap hari perlu menggunakan mata, elakkan diri daripada terlanggar, elakkan diri daripada terjatuh, ataupun memandang kepada perkara-perkara, kerja-kerja yang kita perlu lakukan dalam urusan kita mencari nafkah rezeki dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, kita di kalangan orang-orang yang melihat, yang nampak keindahan duniawi ini. Ada sebahagian, ada di kalangan manusia yang Allah Ta'ala tidak berikan nikmat mata, mana tidak dapat melihat. Dan ada juga yang pada awalnya boleh melihat, kemudian ditarik nikmat itu. Namun masing-masing ada kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan. Orang yang walaupun dia tak nampak, tetapi mata hatinya tajam. Kalaupun dia tak melihat, pendengarannya lebih tajam dan lebih mudah faham berbanding orang yang celik. Dan mereka, kita lihat sebahagian orang-orang yang buta ini, walaupun buta namun urusan kehidupan mereka boleh berjalan seperti biasa. Dan orang-orang yang membantu mereka pun walaupun perlu berusaha, perlu letih untuk membantu, namun begitu pastilah banyak kurniaan dan juga ganjaran yang Allah SWT berikan. Di dunia ini mungkin buta, namun di akhirat belum tentu. Orang yang buta di dunia, di akhirat nanti jika amalannya baik, jika dia bersabar dan bersyukur pada nikmat-nikmat yang lain, maka insya-Allah dia akan diberikan cahaya yang lebih sempurna di akhirat nanti. Dan di akhirat nanti kita semua, kalau di dunia ini mata kita nampak cahaya, kita ada cahaya, kita boleh usahakan supaya kita, kalau di tempat yang gelap ada lampu, kalau tidak ada lampu kita bawa penyuluh, torchlight, ataupun paling kurang pun lilin yang akan menerangi kegelapan. Namun di akhirat nanti
Selepas saja kematian, alam barzakh, cahaya itu tidak lagi datang daripada alat-alat duniawi, lampu dan sebagainya, tapi ianya datang daripada amalan yang soleh, daripada amal ibadah yang dilakukan dahulu di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis tentang kelebihan orang yang bersusah payah walaupun gelap pergi ke masjid. InsyaAllah nanti kita sama-sama berdoa supaya kita dapat kembali memakmurkan rumah Allah siang dan malam, walaupun gelap, walaupun hujan. Berilah berita gembira, Rasulullah bersabda, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan yang gelap. Berjalan ke masjid-masjid dalam keadaan gelap. Apa yang akan diperolehi oleh orang yang begini? Cahaya yang sempurna di hari akhirat kelak. Di mana dengan cahaya itulah seseorang itu akan mendapat kemudahan terlepas daripada kesusahan di akhirat nanti. Dalam ayat ini yang dibacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya supaya menjaga kelakuan, iaitu dengan menjaga mata ini digunakan hanya untuk melihat perkara yang pertama, melihat kebesaran Allah, melihat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, dan antaranya juga melihat kepada wajah ibu bapa dengan penuh kasih sayang, melihat kepada wajah anak-anak, melihat kepada wajah alim ulama, melihat kepada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita lihat pada yang terdapat pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah cara kita mensyukuri nikmat mata. Yang dilarang ialah melihat perkara yang haram ataupun melihat perkara yang harus, ianya dibenarkan. Tapi melihat perkara yang haram, maka bukan itulah tujuan mata kita ini diciptakan. Dengan melihat perkara yang haram, maka kita sebenarnya telah melanggar, telah bukan menggunakan satu perkara itu pada tempatnya. Mata kita ini digunakan sesuai dengan kehendak yang menciptakan mata kita. Jika yang menciptakan mata kita telah memerintahkan, telah memberitahu apakah benda, apakah perkara yang kita boleh lihat, maka itulah cara kita berterima kasih dan bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau melihat pada perkara yang Allah Taala tidak redha, tidak suka, maka itu dikira menzalimi nikmat, tidak mensyukuri dan menzalimi mata kita ini. Mata kita ini perlu kepada perkara-perkara yang sesuai dengannya. Kalau kita banyak antaranya melihat Al-Quran, melihat Al-Quran pastilah mendatangkan pahala, dan membaca Al-Quran dengan melihat juga, melihat mushaf, ada pahala yang berasingan selain daripada membaca Al-Quran daripada secara hafazan daripada hati. Melihat mushaf, memegang mushaf Al-Quran juga mendapat pahala. Dan perkara ini semua sangat bermanfaat untuk mata kita, sangat bermanfaat. Kalau selain daripada itu, kita melihat pokok-pokok yang hijau, juga memberikan manfaat. Melihat kepada melihat dalam keadaan yang tidak gelap, tidak membaca ataupun melihat dalam suasana tempat yang gelap. Begitu juga kalau kita sebaliknya, kalau digunakan mata ini pada perkara-perkara yang tak sepatutnya, sama ada kalau di zaman kita ini dua arah lah, dua keadaan. Yang satu yang realitinya melihat perkara-perkara yang haram. Yang keduanya secara maya lah, yang mana sebenarnya ujiannya sangat besar pada zaman ini. Mungkin pada zaman dahulu
semuanya secara realiti lah. Tundukkan mata, maka tak nampak lah. Tetapi zaman kita kalau tundukkan mata itu memang bermaksud kiasan. Di zaman kita ini tundukkan mata bermakna bukan setakat tundukkan dengan menundukkan leher saja. Namun begitu kita gunakan mata kita, elakkan daripada melihat yang tidak sepatutnya. Dan memelihara kemaluannya daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tidak, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan diseksa. Perkara kedua yang terkandung daripada ayat Al-Quran yang dibacakan tadi ialah memberitahu, mengajarkan. Adapun memberitahu, maka firman-Nya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Maksudnya supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Allah SWT memberitahu dengan kalimah ini bahawa memejam dan memejam mata, yakni menundukkan pandangan dan memelihara faraj itu sebab bagi bersihkan hati daripada segala dosa. Apabila seseorang itu menjaga matanya, seseorang yang beriman, yang Islam itu, orang Islam, orang yang beriman, menjaga matanya daripada melihat yang haram, gunakan pada melihat yang sunat, yang diperintahkan dan juga yang harus, maka itu adalah sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Maklumlah, daripada mata ini banyak perkara yang akan masuk ke dalam hati. Jika yang ditangkap ataupun dilihat dengan mata itu, yang dimasukkan ke dalam hati melalui mata itu adalah perkara-perkara yang baik, maka isi yang masuk, kandungan yang masuk ke dalam hati juga baik. Sebagaimana seseorang itu kalau gunakan kamera, kalau zaman kita pakai handphone aja ambil gambar. Kalau menggunakan kamera, jika seorang fotografer itu mengambil gambar yang cantik, contohnya mengambil gambar air laut, pemandangan air laut, ataupun pemandangan air terjun, ataupun pemandangan pokok-pokok, ataupun mungkin rumah-rumah, suasana yang cantik, maka apabila dilihat dalam file, dilihat dalam memori itu, itulah gambar yang terkandung dalam memori, yang juga cantik untuk dilihat kembali, dan ia akan menghasilkan hasil yang menarik. Namun begitu jika yang diambil itu gambar yang tidak bagus, gambar yang bila dilihat itu menyakitkan hati, melihat gambar itu yang diambil itu bila dilihat dalam memori ialah gambar yang tidak bermanfaat, gambar yang menyusahkan, yang menggusarkan, yang menggelisahkan, maka itulah hasil kerana tangkapan yang dibuat dengan kamera itu. Itu jugalah mata kita, apabila kita gunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tundukkan elakkan daripada melihat yang haram, melihat kepada yang dibenarkan, melihat kepada kebesaran Allah SWT di atas muka bumi ini, melihat kepada wajah-wajah yang mulia di atas muka bumi ini, wajah ibu bapa, wajah alim ulama, maka hati juga akan bersih. Memori hati kita juga mengandungi fail-fail, mengandungi maklumat-maklumat yang bersih, dan dengan itu hati akan lebih tenang. Dengan itu amalan, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan.
dengan sebab kita pejamkan mata dan memelihara faraj daripada perkara yang haram, maka hati bersih daripada dosa. Dan dengan itu, dengan elakkan diri daripada gunakan mata dan juga kemaluan pada tempat yang salah, maka lebih banyak kebaikan yang seseorang itu akan buat. Apabila dia elakkan diri pada melihat perkara yang haram, sentiasa sepanjang hari, katakan daripada bangun tidur hingga tidur balik, dalam tempoh 18 jam contohnya, sepanjang 18 jam melihat ke sana sini. Tetapi jika seseorang itu melihat perkara yang dibenarkan syarak, melihat perkara yang disukai oleh Allah SWT, yang diperintahkan supaya dilihat, yang disuruh oleh Rasulullah SAW supaya melihat, gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Gunakan mata supaya apabila contohnya memandang supaya tidak berlanggar, tidak mengelakkan diri pada bahaya. Apabila berjalan tidak terjatuh, tidak berlanggar. Maka semua perkara-perkara yang wajib, yang sunat, yang harus ini, apabila dilakukan dengan menggunakan mata, maka semua itu membawa kepada kebajikan, kepada pahala, kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati akan yang masuk ke dalam hati ialah perkara-perkara yang baik dan bersih. Dan orang yang menggunakan nikmat mata ini dengan betul, maka pastilah dia itu orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur ini pasti akan diberikan pasti akan ditambahkan lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur dengan mata yang ada, kamu gunakan dengan pada tempat-tempat, pada melihat perkara-perkara yang Allah SWT suka, la azidannakum, pasti aku akan tambah kepada kamu. Nikmat mata kamu itu akan lebih bernilai, akan lebih bermakna bagi kamu di sisi Allah SWT. Seolah-olah ada keberkatan pada mata kita. Walaupun ada sebahagian orang mungkin dia matanya tak berapa nampak, orang yang rabun lah, yang pakai kacamata contohnya kan. Namun begitu, jika mata yang ada itu pun, yang walaupun rabun tapi digunakan pada perkara-perkara yang Allah SWT suka, maka insya-Allah mungkin dari segi lain ada keberkatan yang lain pada mata itu. Dengan mata itulah mendatangkan banyak kebaikan untuk orang yang gunakannya dengan betul. Dan yang ketiga daripada ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, faedah yang ketiga, menakut-nakutkan, iaitu memberi ancaman. Adapun menakut-nakutkan, maka firmannya, innallaha khabirum bima yasna'un, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya. Jika baik, nescaya dibalas baik, dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga. Dan jika jahat, dibalas dengan seksaan api neraka. Dalam ayat ni juga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, sama ada dalam keadaan terang-terangan, sama ada orang lain tahu ataupun tidak ada orang yang mengetahui. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, dua perkara
kesimpulan daripada pembacaan pada kali ini, dua perkara yang perlu kita jaga yang sebenarnya ada hubung kait antara keduanya, iaitu dengan menjaga mata. Seseorang itu menjaga mata daripada perkara-perkara yang haram, maka dia juga dapat elakkan diri daripada dapat juga memelihara faraj daripada melakukan perkara yang haram. Dapat juga memelihara kehormatan diri. Dan orang yang menundukkan pandangan ini daripada perkara yang haram, dia insya-Allah dengan ada kurniaan Allah Ta'ala, dia dapat khusyuk dalam solat. Untuk khusyuk di dalam solat ini, antara persediaannya, antara perkara yang perlu kita lakukan ialah di luar daripada sembahyang, kita tundukkan pandangan mata kita. InsyaAllah akan ada rasa kemanisan dalam solat, akan rasa kemanisan dalam setiap solat yang kita kerjakan. Jadi dalam keadaan kita masih menghadapi PKPB ini, maka ialah kita sebahagian, hanya sebahagian daripada kita aja yang diizinkanlah, dibenarkan di Selangor, di Kuala Lumpur pada kali ini, dibenarkan untuk berjemaah di surau ataupun di masjid. Namun begitu, walaupun kita akur untuk solat di rumah, kita ambillah peluang ini untuk memperbanyakkan juga solat kita, solat-solat sunat dan juga solat di awal waktu secara berjemaah. Dan juga dengan rasa solat di rumah ni, bagi kita lah orang lelaki yang akil baligh ini, orang-orang Islam lelaki, walaupun atas arahan daripada ulil amri dan kita akur, namun kita perlu ada rasa berazam, perlu ada niat, aku akan segera ke rumah Allah bila ada peluang. Jadi bagi sesiapa yang ada peluang, yang memang mungkin boleh beri nama berapa orang yang dalam 6 orang tu katakan boleh berjemaah, maka ambillah peluang itu. Dan di rumah kita perbanyakkan solat sunat. Perbanyakkan solat sunat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah solat sunat. Solat iaitu solat sunat di rumah kamu, maka akan bertambahlah kebaikan di rumah kamu. Akan bertambahlah kebaikan di rumah yang diperbanyakkan solat-solat sunat. Dan untuk tundukkan pandangan mata ini, ayat-ayat yang dibacakan tadi, perintah, kalau lafaz, kalau yang makmur, orang yang diperintahkan itu ialah orang-orang lelaki yang beriman. Namun begitu, apabila ada ayat yang pada ayat yang selepas ini pun ada ayat Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Perintah kepada orang-orang wanita juga yang beriman, orang-orang muslimat, supaya menundukkan pandangan juga, menundukkan juga pandangan, dan juga memelihara kehormatan, memelihara kemaluan, dan tidak menzahirkan perhiasan-perhiasan mereka, menjaga aurat. Jadi untuk lelaki ini, tapi lebih biasanya lah kita orang lelaki fahamlah, maknanya mungkin ujian pada orang lelaki ini pada melihat wanita terutamanya. Namun begitu, ujian yang besar juga pada para wanita untuk menjaga penampilan mereka, memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, tidak menzahirkan perhiasan, tidak menyebabkan adanya tarikan kepada lelaki lain, dan juga
wanita ini memang sifatnya ataupun yang dijadikan oleh Allah SWT bersifat ditutup. Memang wanita ini perlu ditutup sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Wallahu alam. Semoga pembacaan dan juga rakaman pada malam ini ada manfaatnya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kerana kelemahan dan juga kekurangan diri saya dalam menerangkan ilmu berkenaan tasawuf. Yang paling penting sekali kita dapat amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat rahmat daripada Allah SWT. Kita doakan supaya negara kita diangkat musibah ini, dan kita sendiri berdoa kepada Allah Ta'ala. Pada waktu inilah kita perlu belajar dan juga berusaha untuk amalkan sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga kesihatan dan juga menjaga badan kita. Marilah kita sama-sama beramal dengan sunnah Rasulullah dalam pemakanan, antaranya amalkan madu, habatus sauda, minyak zaitun, buah-buahan, makan buah sebelum makan yang berat, berhenti makan sebelum kenyang, makan kurma dengan bilangan ganjil dan sebagainya. InsyaAllah dengan itu kita yakinlah bahawa dengan pemakanan yang sunnah begitu, antibody badan kita akan dikurniakan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.